Sarawak merupakan sebuah parti yang berpengaruh di arena politik Sarawak pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Meskipun mencapai kejayaan dalam beberapa pilihan raya, parti ini gagal bertahan lama dan telah dibubarkan pada tahun 2004. Apakah sebenarnya yang berlaku? Parti Bangsa Dayak Sarawak telah ditubuhkan pada tahun 1983 oleh bekas ahli SNAP selepas SNAP mengalami krisis kepimpinan parti. Pada Julai 1980, Presiden SNAP iaitu Dustin Indawi meletak jawatan sebagai Presiden SNAP. Maka timbalan Presiden SNAP iaitu James Wong telah dilantik sebagai pemangku jawatan Presiden SNAP sehingga pemilihan jawatan parti pada Disember 1981. Meskipun pemilihan presiden parti tersebut belum diadakan, SNAP sudah pun berpecah kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan yang beranggapan bahawa SNAP sebuah multiracial parti dan kumpulan yang beranggapan bahawa SNAP merupakan sebuah parti Dayak. Pada pemilihan presiden SNAP yang diadakan pada tahun 1981, James Wong, pemangku presiden SNAP, berdepan dengan Sekretari Jeneral SNAP, Leo Mugi. Selepas keputusan pemilihan presiden SNAP diumumkan, James Wong menang dan dilantik sebagai presiden SNAP yang baru. Berikutan keputusan tersebut, Leo Mugi dan beberapa pemimpin SNAP bertindak keluar parti. Mereka beranggapan bahawa SNAP kini telah hilang sifat Dayak. Pada Ogos 1983, Leo Mugi dan Daniel Tajim telah menubuhkan sebuah parti, iaitu Parti Bangsa Dayak Sarawak. Leo Mugi telah menjadi presiden pertama PBDS. Parti tersebut hanya menerima etnik Dayak sebagai ahli, sekaligus menjadikan PBDS satu-satunya parti yang memperjuangkan hak dan suara masyarakat Dayak pada ketika itu. Selepas berlaku peristiwa Mingkor 1987, Taib telah membubarkan Dewan Undangan Negeri dan mengadakan PRN Mercu. Dalam pilihan raya tersebut, Barisan Nasional telah berdepan dengan PBDS dan Permas. Sepanjang mengadakan kempen PRN, PBDS membangkitkan isu-isu pembangunan dalam kalangan masyarakat Dayak. Menurut PBDS, kepimpinan Taib telah meminggirkan Dayak dari arus pembangunan. Kempen ini nyata mendapat sambutan daripada masyarakat Dayak, terutamanya yang tinggal di luar bandar yang hidup dalam kemiskinan. Malah, laungan Dayanism jadi sangat sinonim dengan PBDS. PBDS juga menegaskan sekiranya mereka menang, kepentingan masyarakat Dayak akan dijaga. Selepas keputusan PRN 1987 diumumkan, BN berjaya memenangi pilihan raya tersebut dengan memenangi 24 kursi secara keseluruhan. Akan tetapi, PBDS merupakan parti yang paling menjelah pada pilihan raya tersebut apabila berjaya memenangi 15 kursi. Hal ini secara tidak langsung menjadikan PBDS sebagai parti yang mempunyai kursi paling banyak di DUN, malah lebih banyak daripada PBB. Pada tahun 1988, seramai 8 atau lebih adun dari PBDS bertindak keluar parti dan menyertai BN. Tindakan ini sememangnya menguntungkan PBB kerana hampir semua mereka menyertai BN masuk ke PBB. Sama ada adun ini dibeli atau tidak, keadaan ini menunjukkan pemimpin Dayak tidak bersatu dan mereka lebih selesa berada di blok kerajaan berbanding blok pembangkang. Tindakan DUN PBDS yang lompat parti sememangnya melemahkan pengaruh PBDS di arena politik Sarawak. Bagi menghadapi PRN Sarawak 1991, PBDS telah melancarkan kempen yang dikenali sebagai Projek Ketua Menteri. Kempen ini jelas menunjukkan bahawa PBDS serius dalam usaha mereka untuk mendapatkan jawatan Ketua Menteri. Akan tetapi, PBDS hanya bertanding di 24 kursi daripada 56 kursi di DUN. BN Sarawak pula tidak mendiamkan diri. BN Sarawak telah mengadakan kempen yang sangat agresif menyerang PBDS. Antara kempen yang dijalankan oleh BN Sarawak adalah seperti memberikan persepsi bahawa sekiranya PBDS memerintah, penduduk bukan Dayak akan dipinggirkan oleh PBDS dan PBDS akan membalas dendam terhadap mereka. Selain itu, BN Sarawak turut menegaskan bahawa PBDS adalah sebuah parti resis
dan hanya BN Sarawak yang mampu membawa pembangunan, keamanan dan progres kepada semua kaum di Sarawak. Kedua, penglibatan pemimpin-pemimpin BN dari Semenanjung Malaysia yang berkempen semasa PRN tersebut. Antara nama besar yang terlibat berkempen adalah Mahathir Mohamad. Menurut Mahathir, keputusan untuk mengundi pembangkang adalah satu kesilapan. Pembangkang yang dimaksudkan oleh Mahathir sudah semestinya adalah PBDS, DAP dan Permas. Selepas keputusan PRN diumumkan pada 29 September, BN Sarawak telah memenangi 49 kerusi daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Manakala PBDS hanya memenangi 7 kerusi sahaja. Leo Mugi mengucapkan tahniah kepada BN Sarawak kerana memenangi PRN tersebut. Selain itu, Leo turut menegaskan bahawa PBDS akan mempertimbangkan keputusan untuk menyertai BN Sarawak semula dan menyokong penuh kepimpinan Taib Mahmud. PBDS secara rasmi menyertai BN Sarawak pada 1 Jun 1994. Sejak penyertaan PBDS ke BN Sarawak semula, perjuangan untuk membaiki sosioekonomi Dayak tidak kedengaran lagi. Malah, kritikan terhadap polisi-polisi kerajaan oleh PBDS kini tidak kedengaran. PBDS terus tenggelam dalam arena politik Sarawak. Pada awal tahun 2000, berlaku masalah dalaman parti apabila Daniel Tajim dan James Jemut Masing bersaing untuk merebut jawatan Presiden Parti. James Jemut Masing telah kalah dan beliau mengambil keputusan untuk keluar parti. Beliau seterusnya menubuhkan Parti Rakyat Sarawak sebelum menyertai BN. Peristiwa ini telah menyebabkan pendaftaran PBDS ditarik oleh ROS dan akhirnya dibubarkan pada 21 Oktober tahun 2004.